A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi pada pagi ini. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-271. InsyaAllah kita akan mentadabbur muka surat 271 daripada surah An-Nahli ayat 35 sehingga ayat yang ke-42. Seperti biasa, insyaAllah kita akan mulakan pagi ini dengan memohon kepada semua yang sama, ada sesiapa saja yang berada bersama dengan kita pada kali ini, untuk memberi feedback suara dan juga gambar. Itu yang pertama. Yang keduanya, kepada semua yang bersama dengan kita pada pagi ini untuk bersama-sama, kalau boleh, membuka mushaf untuk bersama-sama kita meneliti muka surat 271, ataupun membuka handphone ataupun apa-apa saja, mushaf, menggunakan apa-apa media saja di muka surat surah An-Nahli ayat 35 sehingga ayat yang ke-42. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama tengok apakah yang ada di dalam muka surat ini, apa yang diperkatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa Allah taala nak ceritakan kepada kita dalam muka surat ini insya-Allah. Seperti yang mana kita sebutkan sebelum daripada ini, bahawa surah An-Nahli ini adalah surah nikmat, surah nikmat, iaitu Allah Subhanahu wa taala senaraikan banyak perkara-perkara nikmat-nikmat yang merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi sekarang ni kalau Allah taala dah berikan kepada manusia, apakah yang kita nak buat dengan nikmat itu? Adakah manusia ini tidak mahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sepatutnya bersyukur kepada Allah, tapi bagaimanakah nak bersyukur kepada Allah? Kita tengok apa yang berlaku kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik ketika berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang berlaku kepada Nabi ini adalah merupakan sebagai satu perkara yang Allah Taala nyatakan kepada kita, itulah yang akan berlaku sepanjang zaman. Bukan hanya sebab bukan Quran ini hanya terhad kepada apa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, tetapi apa yang Allah Taala ceritakan dalam Quran, sebagaimana kekalnya Quran, maka begitulah juga sebenarnya adalah satu benda yang kekal, yang akan berlaku pertembungan di antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Suasana yang akan berterusan sampailah kepada hari kiamat. Jadi kita sebagai orang-orang mukmin sangat-sangat perlu untuk mengambil apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ini. Moga-moga kita akan terpandu dengan Quran. Bagaimana? Iaitu dengan kita sama-sama insya-Allah mentadabbur, dan kemudian kita akan belajar lagi insya-Allah lebih untuk memahami Al-Quran. Apa yang kita buat ini hanyalah merupakan usaha yang sedikit, tadabbur harian, satu muka surat hanya 30 minit sahaja. Jadi insya-Allah kita masuk kepada ayat yang berada di muka surat 271 pada pagi ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai' wa nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai' kadzalika fa'ala allazina min qablihim fahal 'ala ar-rusuli illa al-balaghul mubin. Sadaqallahul azim. Ayat 35 yang saya bacakan sebentar tadi menceritakan salah satu lagi daripada sikap yang berlaku kepada orang-orang yang tidak beriman ni. Orang yang tak mau beriman kepada Rasul, yang bukan hanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi sebelum daripada itu. Dan juga kita katakan bahawa akan berlaku berterusan sampailah kepada hari kiamat keadaan ini, cara berfikir begini kan. Iaitu apa dia Allah SWT sebutkan di dalam ayat 35 ini. Allah Taala berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala allazina asyraku, orang-orang yang syirik ini akan berkata, wa qala allazina asyraku law syaa Allah ma abadna, kalaulah Allah Taala kehendaki, nescaya ma'abadna min dunihi min syai', nescaya kami tak akan menjadi hamba kepada selain daripadanya sikit pun, min syai', walaupun sedikit. Jadi artinya mereka ini sekarang ini berkata bahawa kami ini menyembah selain daripada Allah ini sebenarnya
ialah kerana kehendak Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tengok kan, ini adalah cara yang jahat. Mereka menuduh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengatakan, mereka beralasan bahawa kami ni menyembah selain daripada Allah ni sebenarnya ialah dengan izin Allah. Sebab mereka kata kalau Allah Ta'ala tak izin takkan berlaku. Ni hujah yang digunakan oleh orang-orang musyrik ini untuk melarikan diri daripada kesalahan mereka. Mereka dah salah lah, mereka bersembah berhala-berhala tu, mereka sembah selain daripada Allah. Sekarang ni dalam dunia pada hari ni bukan hanya sekadar menyembah berhala, tetapi menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah Allah Taala sebut sini kan, min dunihi min syai', apa-apa saja selain daripada Allah sebenarnya tidak boleh, adalah merupakan satu kesyirikan untuk kita ni memperhambakan diri mengikut. Memperhambakan diri itu lebih kepada maknanya ialah bukan hanya menyembah dengan tangan, tapi ialah mereka ni memperhambakan diri, menjadi hamba kepada selain daripada Allah. Allah Ta'ala kata itulah cara alasan mereka. Jadi Allah SWT itu nombor satu. Walau sya' Allah, tengok berkatakan lau sya' Allah, kalau Allah Ta'ala kehendaki nescaya kami takkan. Tengok Allah Ta'ala kata lagi, wala haramna min dunihi min syai', dan kami tak akan haramkan, minta maaf ada sikit tertinggal dia, wala abauna. Begitu juga dia kata, mak bapak kami dulu, moyang-moyang kami dulu, orang yang terdahulu daripada kami juga tak akan buat macam ni. Tapi kita tengok moyang-moyang kita dulu, orang terdahulu daripada kita buat perkara ni. Jadi menunjukkan bahawa perkara ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala izinkan. Sebab dia gunakan perkataan ni, lau sya' Allah. Allah Ta'ala yang benarkan seolah-olahnya kan. Tengokkan Allah Ta'ala kehendaki. Itu kejahatan mereka lah, menuduh Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang redha dengan perbuatan mereka tu. Jadi kemudian yang keduanya, mereka kata wala haramna min dunihi min syai', nescaya kami tak akan haramkan selain daripada apa yang ditetapkan oleh Allah. Tengok gini, mereka ni mengharamkan macam-macam benda, mengada-ngadakan peraturan-peraturan yang mereka kata bahawa ini adalah merupakan dalam ajaran agama, ini adalah merupakan apa yang mereka patuh daripada agama. Contohnya mereka ini dalam sebut soal An'am dulu kita ada baca bahair, kemudian ada sawaib, itu sebagai contoh iaitu binatang-binatang yang tertentu. Mereka kata kalau binatang ni macam ni maka ni haram, kalau binatang ni untuk kita, kalau binatang ni untuk Allah. Tengok kan, mereka buat peraturan-peraturan dalam soal An'am dulu. InsyaAllah boleh refer insyaAllah di muka-muka surat-muka yang telah kita bincangkan dulu. Jadi ada benda-benda di dalam peraturan-peraturan hidup mereka ni mereka telah katakan ini adalah ketetapan Allah seolah-olahnya. Sebab mereka kata kalau Allah Ta'ala tak benarkan takkan kita boleh buat benda ni. Jadi kita haramkan, kita halalkan, ini boleh, ini tak boleh, tu semua tu. Jadi sebenarnya secara tidak langsung di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak katakan ialah kepada kita semua bahawa dalam hidup manusia ni kan ada dua perkara yang biasanya ialah manusia ni kan yang melakukan kesyirikan. Yang pertama sekali syirik ialah dalam memperhambakan diri kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga termasuk dalam perkara itu ialah iaitu dalam kehidupan mereka, dalam pelaksanaan hidup mereka, mereka ini menghalalkan dan juga mengharamkan satu-satu perkara dengan alasan mereka bahawa ini juga adalah merupakan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara tidak langsung. Sebab kalau Allah Taala tak izinkan, nescaya kami tak boleh buat. Tengok kan, jadi ada dua dimensi kehidupan mereka yang salah kan. Jadi begitulah juga kita tengok pada hari ini, kadang-kadang ada orang yang mensyirikkan Allah ataupun mengadakan ialah melalui dengan cara perundangan dan sebagainya, iaitu mereka kata kalau Allah tak benarkan takkan kita boleh buat undang-undang ni. Jadi wala haramna min dunihi min syai', Allah Ta'ala kata kazalik, dan begitulah fa'alal ladzina min qablihim. Allah Ta'ala sebutkan bukan hanya mereka saja, bukan hanya orang-orang Quraisy itu saja, tapi orang sebelum-sebelum daripada itu juga. Itulah perangai dia, itulah cara fikir dia, dan kita katakan juga lah inilah yang berlaku sebenarnya sampailah ke akhir zaman, iaitu manusia akan beralasan menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak izin, takkanlah kita ni. Jadi itu cara fikir mereka kan. Sebab apa? Seolah-olahnya mereka nak kata kalau Allah Ta'ala tak izin mesti akan berlaku malapetaka terus. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bahawa pada umat Nabi Muhammad SAW takkan ada azab sebagaimana yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu, iaitu azab serta-merta yang menghancurkan orang-orang yang menentang Islam, orang yang menentang ataupun menolak hukum-hukum Islam. Seterusnya Allah SWT kata fahala ala rusuli illal balagul mubin. Rasul ni tugas dia hanyalah untuk menyampaikan. Fahal situ maknanya fama. Maknanya tidak adalah tugas Rasul ni
melainkan dia menyampaikan saja, bukan dia meletakkan hukuman, dia bukan mengatakan ini, membawa keseksaan dan sebagainya. Tidak. Tugas Rasulullah hanyalah menyampaikan, beritahu betul tak betul, betul tak betul. Sebab itulah Allah SWT sebut lagi dalam ayat selepas daripada itu, ayat 36, kita tengokkan Allah Ta'ala kata walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Sebagaimana Muhammad ini diutuskan kepada umat akhir zaman ni, sebelum daripada tu walaqad ba'atsna, Allah Ta'ala kata dan sesungguh-sungguhnya, lam qad, ada dua situ taukid, dia kata walaqad ba'atsna, dan kami utuskan, Allah Ta'ala kata fi kulli ummatin, pada setiap umat, makna setiap bangsa. Sebelum daripada makna tak ada bangsa, tak ada umat, tak ada yang kita kata tak pernah dapat rasul, tak dapat nabi, tak dapat utusan, dapat mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sebab itulah kita kata rasul ni sangat ramai, 313 orang, nabi-nabi 124,000 orang. Jadi setiap bangsa kita tak ada kan, sama ada mereka ni tinggal di Siberia ke, mereka ni tinggal di Amerika Selatan ke, di Mexico ke, di Antartika, tak kira di tengah-tengah Afrika ke, semua tu rasul dah pernah ada di situ. Siapa? Wallahu a'lam. Kita hanya wajib tahu 25 orang rasul saja, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, nama-nama mereka. Tapi secara umumnya memang banyak rasul-rasul ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sebut kan dalam ayat ni, mengatakan bahawa setiap umat itu ada rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Allah Ta'ala tak biarkan manusia ni terkapai-kapai, tak tahu nak pergi ke mana, tak ada bimbingan. Tak, Allah Ta'ala utuskan rasul. Kemudian apakah utusan rasul yang utama tu? Iaitu mesej mereka yang utama ialah an'budullah wajtanibut taghut. Iaitu mereka akan mengajak bangsa mereka tu, umat mereka itu untuk menyembah Allah, hanya menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan diri daripada taghut. Taghut ni ialah artinya apa-apa sahaja yang disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah bagaimana bentuk dia, kemungkinan berhala. Bagi orang yang menyembah berhala, kemungkinan juga ialah bintang-bintang. Bagi orang menyembah bintang, kemungkinan juga matahari adalah taghut. Kemungkinan juga adalah api sebagaimana orang Majusi, ataupun mungkin juga hawa nafsu, ataupun apa yang disembah oleh orang komunis katakan, yang tak kata tak ada Tuhan tu. Sebenarnya mereka menyembah sesuatu, bukan tak ada sembahan mereka. Apa yang mereka jadi hamba tu ialah apa? Hamba kepada nafsu, hamba kepada pemikiran, semua tu adalah merupakan taghut. Jadi Allah Ta'ala kata wajtanibut taghut, hendaklah menjauhkan diri. Tu rasul-rasul, mesej rasul-rasul. Kemudian faminhum man hadallah, Allah Ta'ala kata ada di kalangan mereka ni selepas daripada datangnya rasul yang didapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu dia beriman. Man hadallah wa minhum man haqqat alaihim. Kemudian Allah Ta'ala kata tapi ada sebahagian daripada mereka haqqat alaihimud dalalah. Jadi ulama-ulama mengatakan sini perkataan alaihi itu adalah merupakan untuk memberi isyarat bahawa mereka sebenarnya ada pilihan kan, haqqat, tapi mereka memilih untuk tidak mahu beriman. Allah Ta'ala tak akan biarkan mereka, utuskan rasul, ceritakan kepada mereka mana benar mana salah, tapi akhirnya mereka pilih juga untuk tidak beriman. Jadi itulah Allah Ta'ala kata wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, mereka nak kepada kesesatan tu. Kemudian fasiru fil ardi, terus selepas daripada tu Allah Ta'ala tak ceritakan, maka fasiru, oleh kerana manusia terbahagi pada dua, ada yang beriman, ada yang kufur sejak daripada dulu lagi, maka Allah SWT minta kita supaya kita ni berjalan. Jadi dikatakan di sini, setengah ulama tafsir kata bahawa disuruh fasiru fil ardi makna suruh dengan segera. Kamu ada perasaan benda ni, rasa benda ni, tengok, berjalanlah kamu. Tapi berjalan bukan pergi selfie, bukan pergi makan angin, bukan pergi selfie, bukan masuk dalam Facebook, masuk dalam TikTok, tak. Tapi berjalan tu untuk apa? Fanzuru, fasiru fil ardi, berjalanlah kamu di atas muka bumi ini, dan kemudian fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin, apa yang kamu kena tengok sepatutnya. Jadi sebab itulah kalau kita ni berjalan di atas muka bumi, pergi makan angin ke, pergi menghabiskan duit, kita habiskan duit banyak biasa kalau berjalan ni kan, dengan hotelnya, dengan makanannya, dengan pembelanjaan, pengangkutannya dan sebagainya. So biarlah berbaloi, kita kata kan, apa berbaloi itu? Iaitu mesti kita laksanakan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita, sebab kita berjalan pun hendaklah sepatutnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berjalan dulu kemudian sambil-sambil berjalan, oh tiba-tiba teringat ayat ni. Tak, itu maknanya push kita tu, pusher yang menyebabkan kita berjalan tu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biarlah kita berjalan itu ialah kerana Allah Taala menyuruh kita fasiru fil ardi, dan tujuan dia adalah untuk
fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Nak tengok bagaimana akibat. Akibat maknanya apakah yang telah berlaku jika sekiranya manusia-manusia ni mukazzib, iaitu mendustai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu jangan lupa, insya-Allah kan, pergi berjalan bukan hanya selfie. So tunjukkan gambar, insya-Allah boleh, tunjukkan beritahu ini, tapi yang penting ialah apa pengajaran kita dapat situ. Jangan lupa, insya-Allah kan, masuk dalam Facebook, masuk dalam TikTok, masuk dalam IG ke, kena tulis, kena nyatakan kan, aku terasa dan begini kan, hasil daripada apa yang kita tengok tu kan. Kalau tak ada benda tu, kita rugi kan, berjalan kita rugi kan. Sebab apa? Tak melaksanakan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Apakah yang telah berlaku kepada orang-orang yang mukazzib. Kita pergilah kepada piramid ke, kita pergilah kepada laut mati ke, kita pergilah kepada, tak kira lah kan, ke mana-mana saja kita akan tengok, itu adalah merupakan kesan-kesan kata arkeologi dan sebagainya. Okey, jadi seterusnya ayat yang ke-37 insya-Allah. Ayat yang ke-37, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, katakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan juga katakan kepada kita juga, kita nak tak, suka tak kalau orang-orang yang tak beriman tu beriman? Memang kita suka kan. Kita gembira sekali lah, kita harap kan, sungguh-sungguh kita rasa dalam hati kita nak kalau boleh mereka ni beriman. Sebab tu Allah Ta'ala kata selepas itu, in tahris, harasa tu makna nak bersungguh-sungguh, perasaan yang membuak-buak, kita nak satu benda tu. Jadi Allah SWT katakan, in tahris, kalau kamu wahai Muhammad ni tahris, nak ala hudahum, supaya mereka ni dapat petunjuk. Maknanya orang yang tidak beriman tu, Muhammad ni bercerita, Nabi kita bercerita kepada orang kafir tu kan, dan kemudian kalau boleh nak, kita suka kalau mereka ni beriman. Tapi adakah mereka beriman? Setengah mereka tak beriman, sampailah mereka ni mati, sebab mereka ni dibunuh semua kan, sampailah kepada mati tetap juga tidak. Ada yang beriman akhirnya kan, ada yang lambat beriman, ada yang terus beriman. Di zaman Nabi di Mekah dah beriman, ada yang tunggu sampai Fatuhu Mekah kan, pembukaan kota Mekah, barulah mereka nak beriman. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini supaya kita ni tidak kecewa. Memang Allah Ta'ala tahu bahawa Muhammad ni nak kan, Nabi kita SAW nak kalau mereka tu beriman, tapi Allah Ta'ala kata fa innallaha la yahdi man yudil. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk. Ada dua bacaan sini, ada baca yahdi, ada baca yuhda. Ada baca yahdi, ada baca yuhda. Jadi Allah SWT sebut sini, kita baca dalam bacaan kita, fa innallaha la yahdi man yudil. Orang yang sesat Allah Ta'ala tak akan beri petunjuk pada dia. Sesat di sini maksudnya ialah dia ni nak memilih kesesatan, bukan Allah Ta'ala paksa dia. Allah Ta'ala dah kalaulah Allah Ta'ala paksa dia, tak berilah Rasul, tak utuskanlah Rasul. Utuskan Rasul ni buat apa? Nak tunjukkan mana betul mana salah. Jadi gunalah fikiran, gunalah apa yang ada kan. Allah Ta'ala suruh tengok sini kan, kamu tak buat kenapa? Jadi sekarang ni kita tengokkan Allah Ta'ala jadikan ramainya, Masya Allah kan, mudahnya kan, ada Facebooknya, ada YouTubenya, ada TikToknya, ada macam-macam ustaz mengajar tu. Tapi kita nak tengok yang lain juga, kita nak tengok benda yang mengarut-ngarut, merapu-rapu kan, bukan yang membawa kita kepada memahami agama, memahami Quran dan sebagainya, sebagaimana yang kita gunakan pada hari ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala takkan beri petunjuk kan, man yudil, orang yang memilih untuk sesat dan dia nak sesat sangat, tak, Allah takkan beri petunjuk kepada dia. Wa ma lahum min nasirin, dan bagi mereka tu tak ada min nasirin, orang yang akan dapat menolak daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala kata dalam ayat 38 ayat 38, wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan kemudian lepas tu mereka ni pula, ni Allah Ta'ala nak tunjukkan macam-macam alasan-alasan mereka ni bersumpah kan, wa aqsamu, mereka ni bersumpah billahi, dengan nama Allah, jahda aymanihim. Jahda aymanihim maksud dia bersungguh-sungguh tu, sampai maknanya bersungguh-sungguh dalam sumpah tu. Jahda fi ghayatil ijtihad, maknanya bersungguh-sungguh. Jahda aymanihim, mereka bersumpah-sumpah bersungguh-sungguh dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka ni kan, apa Allah Ta'ala kata ni, la yab'atsullahu man yamut, Allah tak akan, mereka gunakan sumpah dalam sumpah nama Allah. Memanglah orang kafir Quraisy ni, walaupun mereka ni tak beriman, tapi tak syirik mereka ni, tapi bila bersumpah wallahi, itulah maknanya ada lagi Allah tu pada dalam diri mereka, tetapi mereka syirik. Jadi Allah Ta'ala kata sini, mereka ni bersumpah dengan nama Allah, dan mereka mengatakan apa, la yab'atsullahu man yamun, orang yang dah mati Allah Ta'ala tak akan bangkit dah.
Jadi adalah beberapa riwayat tentang apa ni sebab nuzul kepada ayat ni kita tak ceritakan, tapi berlakulah pertengkaran, perdebatan di antara orang Islam dengan orang yang tak beriman pada masa tu. Jadi orang yang tak beriman ni kata tak mungkin, mustahil orang dah mati Allah Ta'ala boleh hidupkan. Pelik sangat ke? Sebab itulah Allah Ta'ala sebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran tentang perkara ni, tentang pokok, tentang rumput, tentang tanah yang gersang kemudian turun hujan dan macam-macam lagi kan, bahawa nak menunjukkan bahawa sebenarnya manusia ni tak susah Allah Ta'ala nak bangkitkan balik. Allah Ta'ala hanya berkata sebagaimana hujung di bawah ayat ni lagi, Allah Ta'ala hanya kun fayakun saja. Apa yang susah sangat? Mereka ni sampai bersumpah-sumpah macam tu kan, nak kata Allah Ta'ala ni tak boleh menghidupkan tu. Kemudian Allah SWT sebut ni bala wa'dan alaihi haqqan. Allah Ta'ala kata bala tu nak menolak apa yang mereka katakan tu. Tak ada lah kamu kata Allah Ta'ala ni tak boleh bangkitkan, tak boleh, orang dah mati. Itu semua mengarut. Bala nak tolak tu kan, mengarut itu semua tu kan. Itu adalah bala tu adalah jawapan daripada Allah SWT terhadap mereka tu. Wa'dan alaihi haqqan. Benda ni janji Allah SWT dan benda ni adalah benar. Benda ni Allah Ta'ala ada janji, makna Allah Ta'ala tak tipu kan. Dan Allah SWT tak adalah mengatakan satu benda yang tak betul. Haqqan wa'dan haqqan gitu kan. Jadi kemudian walakinna aksarun nas la ya'lamun, tapi masalahnya majoriti manusia ni tak tahu, tak faham, tak mengerti perkara-perkara ni. Jadi oleh kerana itulah kenapa Allah Ta'ala sebutkan kenapa dia bangkitkan manusia ni. Allah Ta'ala sebutkan sebab kalau tak dibangkitkan manusia ni, makna tak ada pembalasan, tak ada apa. Maknanya orang jahat atas dunia ni tak dibalas lah. Maknanya kan dia buat jahat pada orang, maknanya dia buat dosa, dia buat rasuah orang kan, dia ambil duit orang tanpa halal kan. Jadi seolah tak balas, maknanya terlepas dia. Tak, Allah Ta'ala bangkitkan. Allah Ta'ala bangkitkan kemudian Allah Ta'ala kata tujuan dia liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fih. Allah Ta'ala nak jelaskan, nak explainkan, nak clearkan untuk mereka ni allazi yakhtalifuna fih, perkara-perkara yang mereka ni berdebat sangat. Iaitu apa? Di antara orang Islam dengan orang kafir. Sekarang ni orang Islam, orang mukmin kata begini akan berlaku kiamat, akan gini, akan ada balasan, orang buat baik akan ada syurga, ada neraka. Orang kafir ni kata tak ada bangkit. Jadi Allah Ta'ala bangkitkan untuk jelaskan kepada mereka, untuk tunjukkan, tengok siapa betul sekarang ni, allazi yakhtalifuna fih, perkara yang mereka ni berdebat dengan sangat tu. Kemudian waliya'lam, tu yang kedua. Pertama Allah Ta'ala nak tunjukkan, yang kedua ni waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kazibin. Allah Ta'ala bangkitkan mereka, nak menunjukkan, nak membuktikan kepada orang kafir ni bahawa mereka ni penipu. Masa dunia mereka kata tak ada, mereka ni penipu. Allah Ta'ala tengok bangkitkan, dan bila dah bangkit lah, tipu lagi jawab tipu lagi. Jadi pada masa tu, jadi Allah Ta'ala ceritakan, siap-siapkan perkara ni di dalam ayat-ayat ini untuk mengatakan kepada kita semua, untuk supaya kita ni dapat sedar kan, sebelum daripada dah tak nak buat apa dah hidup kembali, dah dalam di alam akhirat tak boleh nak kembali lagi dah, tak boleh nak menolak lagi dah, tak boleh. Di sana bukan tempat untuk, di sana tempat balasan, di sana bukan tempat untuk beramalnya di sini. Kemudian di sana adalah tempat untuk menuai hasil. Orang yang tidak menanam di sini, maka dia tak akan dapat hasil di sana. Seterusnya ayat yang ke-40, Allah SWT katakan dalam ayat yang ke-40, iaitu innama qauluna li syai'in iza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Nak sebut sini Allah Ta'ala katakan sebagaimana kita baca tadi, kita sebutkan tadi, bahawa perkara masalah untuk menghidupkan orang yang mati ni sangat-sangat simple, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala hanya mengatakan innama qauluna, Allah Ta'ala kata hanya kata-kata kami li syai'in iza aradnahu, apabila kami nak dia, kami nak mengadakannya, mudah saja. Allah Ta'ala kata kun annakul lalahu, kami hanya katakan kun fayakun. Nak sebutkan maknanya, kalau ikut kun fayakun ni macam kata terlambat. Kun fayakun kan lambat tu, ada beberapa milisecond tu kan di antara kun fayakun. Sebenarnya lebih cepat daripada itu lagi, tapi sebab Allah Ta'ala nak ceritakan betapa mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni nak mengadakan sesuatu, hanya kun fayakun, dia kata jadi. Complicated macam mana tengokkan manusia kan nak buat kajian. Kita tengok sekarang corona kan, manusia nak buat kajian pasal obat corona tu kan,
nak cari vaksin untuk corona berapa lama, dia kata sampai setahun kan. Manusia ni menderita menghadapi sakit tu kan, kemana barulah kita dapat vaksin kan. Vaksin tu pun belum lagi sempurna, mungkin ada selepas lagi vaksin yang lebih baik lagi kan, modified lagi kan, tapi at least ni ambil masa yang sangat lama. Bukankah susah kan nak buat vaksin? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata simple, sangat simple, kun fayakun. Allah Taala nak satu benda, innama, Allah Taala kata qauluna li syai'in, hanya kata-kata kami terhadap sesuatu benda, in aradna, iza aradnahu, apabila kami nak dia, an naqula lahu kun fayakun. Kemudian Allah SWT sebut kan dalam ayat 41, insyaAllah kita pergi ayat 41, wallazina hajaru. Kemudian Allah Ta'ala sebutlah, iaitu orang-orang yang berhijrah. Wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu. Allah Ta'ala sebutkan sini ialah, dan ada pun orang-orang yang berhijrah fillahi, iaitu kerana Allah. Fillah tu maknanya kerana Allah, makna fisabilillah, gitu kan. Kemudian min ba'di ma zulimu, selepas daripada mereka yang dizalimi. So majoriti ulama mengatakan bahawa maksud di sini ialah orang-orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah ataupun berhijrah daripada Mekah ke Habasyah pada masa itu, iaitu orang-orang yang berhijrah fillah. Mereka berhijrah kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, min ba'di ma zulimu, selepas daripada mereka ni dizalimi. Maknanya berlaku penzaliman terhadap mereka ni berada di Mekah, penzaliman, kejahatan daripada orang Quraisy ni. Jadi menyebabkan mereka berhijrah. Allah Ta'ala kata orang yang berhijrah tu kerana mereka ni dizalimi tu, adakah mereka ni sia-sia? Tidak. Allah Ta'ala akan gantikan. Apa Allah Ta'ala sebut sini? Lanubawwi annahum fid dunya hasanah. Allah Ta'ala akan lanubawwi, tabawuk ni ialah iaitu menjadikan, menguasai, menduduki satu tempat ni kan. Mana Allah Ta'ala akan menempatkan kepada mereka di dunia ini hasanah, dengan kebaikan. Apa itu kebaikan tu? Jadi setengah ulama kata ialah kalau di Habasyah tu mereka dapat tinggal di Habasyah dengan selesanya. Ada selepas itu juga ialah selepas mereka ni hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Allah Ta'ala jadikan Madinah tu tempat yang selesa, tempat yang aman, tempat yang damai, tempat yang mereka ni berkuasa di situ, orang Islam berkuasa di situ, Masya Allah kan tak? Jadi tempat mereka ni kan bertolak untuk melakukan penyebaran dakwah dan macam-macam lagi. Better daripada Mekah yang 13 tahun yang asal tu kan. Maknanya mereka zalim di sini, tapi Allah Ta'ala gantikan kepada mereka di sini selepas daripada mereka berhijrah. Jadi Allah SWT sebut wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasanah. Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka kekuasaan, kedudukan, kehebatan fid dunya, di atas dunia lagi Allah Ta'ala dah beri dah hasanah. Kemudian wal akhirat dapat lagi, wala ajrul akhirati akbar, di akhirat lagi besar, akbar. Maknanya kan, kalaulah di Madinah mereka dah hebat dapat kan kemenangan dan sebagainya, di akhirat bukan mereka tak dapat, di dunia dapat, di akhirat lagilah dapat kan, lebih besar lagi. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka tu mengetahui. Siapa yang mengetahui ni? Ada banyak pendapat ulama, ada 3 pendapat ulama yang besar mengenai ini. Siapakah yang mengetahui? Iaitu yang pertama ada mengatakan lau kanu ya'lamun tu, ya'lamun tu orang Islam tu, kalau mereka tahu bahawa tu kan, nescaya mereka akan. Ada yang kata orang kafir, lau kanu ya'lamun, itu orang kafir, kalau mereka tahu nescaya mereka akan, kalau mereka tahu pahala besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya mereka akan tinggalkan kesyirikan mereka tu. Itu. Dan ada yang kata lau kanu ya'lamun ialah kepada orang-orang yang tidak berhijrah, yang masih berada di Mekah, yang tak mau hijrah, tak mau tinggalkan tu kan, mereka beriman. Allah Ta'ala kata kalau mereka tahu balasan Allah Ta'ala, nescaya mereka akan berhijrah. Jadi itu adalah pandangan-pandangan lah, yang mana-mana pun bolehlah kita gunakan. Itu adalah yang disebutkan oleh ahli tafsir. Ayat yang terakhir Allah Ta'ala sebutkan sifat mereka yang berhijrah lagi, iaitu allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Dua sifat kepada orang-orang yang tadi tu, yang berhijrah tadi, itu nombor 1, mereka inilah sabaru, allazina sabaru, mereka ini bersabar. Dan kemudian yang kedua, tawakkal, wa ala rabbihim yatawakkalun. Bila mereka berhijrah ni kan, tak tahu masa depan kalau ikutnya kan, dapat harta ke, apa akan jadi ke. Di sini di Mekah mereka ni hidup selesa, ada kekayaan, ada kedai, ada apa kan, harta semua ditinggalkan, semua pergi ke Madinah Al-Munawwarah, tempat perhijrahan mereka, dalam keadaan tak tahu, selai sepinggan dengan bawa apa, tak tahu apa akan jadi, tapi mereka tawakal kepada Allah. Allah Ta'ala suruh mereka akan pergi kan.
Masya Allah kan. Itulah setakat yang mampu kita tu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam sesi akan datang. InsyaAllah muka surat 272 daripada surah An-Nahl. Jangan lupa insyaAllah share kepada semua sahabat-sahabat kita semua yang masih lagi belum bersama dengan kita, yang tak tahu ke mungkin sahabat-sahabat semua kita semua ada link insyaAllah kan, ada grup dan sebagainya kan. So hantar saja apa yang kita dapat, link kita ni kepada semua grup-grup kita masing-masing. InsyaAllah moga-moga akan bertambah orang-orang yang akan bersama dengan kita. So jangan lupa untuk share, follow, like, dan juga boleh tengok juga di Facebook insyaAllah. Boleh tengok juga di YouTube, minta maaf YouTube insyaAllah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.